Alright, jom jadi kaya. Pagi. Apa khabar semua? Alright, seperti biasa, sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Metric. So Green Metric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau nak tempah kereta sewa, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmetric.com. Boleh tempah kereta dekat situ. So dekat belakang saya ni saya punya office. Tapi office ni dah lama tak buka sebab dah tak ada staff kan. Banyak yang bertanya saya masih buat bisnes kereta sewa ke tidak. Bisnes kereta sewa masih lagi berjalan, tapi bisnes tu saya dah hand over dekat kawan saya. So kawan saya lah yang urus bisnes tu. Dan sekarang ni saya fokus jadi ejen je lah. Saya jadi ejen SKV. Ni company dia. Alright, so SKV ni dia adalah company yang menjual suplemen untuk kencing manis. Dia jual produk kesihatan lah untuk masalah kencing manis. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang berminat lah untuk join team saya untuk tambah pendapatan. So saya target lah siapa yang join saya dalam masa 12 bulan dia boleh buat jualan dalam 20 bukan jualan, saya nak dia buat keuntungan lah sebulan RM20,000 kan. Okay, so kalau you all ada soalan ke nak tanya ke, boleh tanya. Nanti insyaAllah saya cuba jawab. Alright, so sebelum tu saya nak check. Alright, sebelum tu saya nak check, you all boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Video semua clear? Oh, sekejap saya nak off saya punya. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Video semua clear? Test 1 2 3, test 1 2 3. Selamat pagi Tuan Wahid. Selamat pagi. Saya tak boleh baca nama je. Mr. Saiful. Selamat pagi, selamat pagi. Okay, saya harap siapa yang menonton ni dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki kan. Dan saya nak minta bantuan lah kepada yang menonton ni. Boleh tak bantu saya share video ni? Okay, clear. Alright. So hari ni nak cerita apa lah? Hari ni saya nak cerita semalam lepas saya live, ada dua orang lah yang call saya, yang bertanya tentang SKV. SKV ni apa, jual produk apa, macam mana boleh buat jualan tinggi apa semua kan. So saya ceritalah. So kawan saya ni rupa-rupanya dia ni dah lama follow saya. Dia ni duduk dekat Penang lah. And then dia ni kerja government sebagai pemandu. So dia terinspirasi lah dengan saya punya story. Sebab apa, dia dah lama follow saya. Dia cakap macam saya sebelum ni tuan-tuan, saya sama je macam dia. Saya bekerja government dan saya boleh berhenti kerja, buat bisnes. Lepas tu jadi jutawan. Lepas tu bisnes saya jatuh. And then saya cuba bangkit lagi, jatuh lagi. Dan saya join SKV pada tahun 2021. Dan Alhamdulillah lah, tahun lepas saya dapat buat jualan dalam 3.5 juta lah kan. Alright, bang, share tips nak FYP hari-hari tiap pagi. Saya pun tak pastilah. Saya rasa lah sebab bila kita live waktu pagi, rasanya tak ramai orang live waktu pagi kan. So mungkin lah sebab tu boleh saya punya live ni boleh banyak view kan. Kalau malam tu kalau saya buat waktu malam, terlalu ramai TikToker yang buat live. So dia jadi susah sikit lah. Macam waktu pagi saya buat, memang banyak view. Alright, so you all kalau nak buat live, you buat waktu pagi, pukul 7:30 pagi macam tu kan. Naik basikal ke tu bang? Tak, saya jalan kaki je. Jalan kaki. Alright. So macam mana saya boleh terjebak dengan SKV? But before that, saya cerita sikit lah kan. Saya minum.
Alright, saya nak share saya punya commission selama 3 hari. You all nak tahu tak saya punya commission join SKV untuk bulan Februari. Ni saya punya commission lah. Setakat semalam lah, hari ni 4, hari ni 5 hari bulan, hari ni 4 hari bulan. So setakat daripada 1 sampai 3 hari bulan, saya punya personal sale untuk SKV RM2,295, and then saya punya group sale RM58,000, dan saya punya commission, saya terkejut, 3 hari saya punya commission lah, bonus tu RM7,900. Kan, siapa pegang telefon? Ini magic lah, ini magic kan. Ada alat ajaib lah. Alright, so sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join saya, sesiapa yang nak tambah pendapatan, sesiapa yang nak ubah hidup dia. Macam saya sebelum ni, saya buat bisnes kereta sewa. Lepas tu bisnes saya jatuh, terduduk. Memang saya punya saving habis, hutang tak boleh bayar. Dan saya join SKV, alhamdulillah lah, pada tahun lepas 2021, dalam masa 11 bulan lah, saya dapat buat jualan 3.5 juta dan saya punya commission dalam 250,000 lah. So secara purata saya punya commission dalam 20,000 lebih lah. So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu untuk buat untung RM20,000 sebulan. Dan saya nak share saya punya team. Ni team saya, mana dia punya gambar? Ya. Ni saya punya anak lah, team saya, team Hossein. Nama dia Nana. Nana Nafisa. Nana Nafisa ni dia join SKV pada bulan Ogos 2021. Bulan pertama dia dapat buat jualan dalam 21,000. Dia punya commission dalam 3,000 lebih. Lepas tu bulan September dia punya sale 140,000. Dia punya commission dalam 16,000. Lepas tu bulan Oktober dia punya sale naik jadi 270,000. Dia punya commission lah, bonus dia tu 24,000. Lepas tu dia punya bonus setiap bulan 20,000 ke atas. Ada tak sesiapa yang nak macam saya punya agent ni, Nana ni? Okay, Nana ni setiap bulan dia punya commission lah, bonus dia 20,000 lebih. So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu untuk buat untung RM20,000. Tapi kena usaha lah. Macam Nana ni, dia ni memang rajin lah. Dia memang rajin. And then dia pun ada team. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Kalau ada, komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi agent. Kan? Alright. So macam mana saya boleh join SKV? So saya cerita sikit. Sebelum saya join SKV, saya buat bisnes kereta sewa lah. Saya start bisnes kereta sewa daripada tahun 2006. Masa tu saya masih lagi bekerja dekat universiti. Sebelum saya buat bisnes kereta sewa tu, saya bekerja sebagai kaki tangan awam lah dekat universiti dekat Sarawak kan. So masa saya bekerja tu, saya buat kesilapan lah. Saya kira macam buat hutang buat hutang kan. Lepas tu duit gaji saya tu, macam dapat gaji habis bayar hutang je kan. Saya hutang tak adalah hutang teruk mana kan. Cuma saya tersilap beli kereta lah. Saya beli kereta di luar kemampuan. So masa saya bekerja tu, gaji saya tak sampai 2,000. Lepas tu beli kereta biasa je tuan-tuan. Saya beli kereta Pro 2 Kenari je. Lepas tu macam installment dia dalam 600. Tapi itulah, dengan minyak, dengan maintenance, dengan road tax segala makna ni, lalas saya terciduk lah, tersontot lah apa. Duit gaji saya tu habis bayar hutang. Dengan hutang motosikal lagi, dengan hutang kereta lagi, dengan hutang kad kredit lagi kan. So saya tahun 2005-2006 tu saya tersontot lah. Duit gaji saya habis bayar hutang je. So dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah yang macam saya hadapi? Kerja dah bagus, gaji dah okey, tapi duit tu habis bayar hutang je. Kan? Sekejap Okay.
So cakap banyak kahap pula. Ya, baca komen. Belajar public speaking ke dulu bang? Tak ada lah. Saya sebenarnya tak pandai bercakap. Cuma saya cerita je, sembang je. Saya dulu mana saya punya ni? Saya dulu belajar bidang sains sekitaran. Belajar alam sekitar lah. Alright. Ada tak nak dengar cerita saya ni? Cerita saya macam mana saya daripada pekerja makan gaji, kerja government, sangkut tersontot dengan hutang. Lepas tu saya start bisnes. Alhamdulillah bisnes tu saya boleh settlekan hutang. Memang jadi jutawan lah. Saya boleh grow bisnes saya tu sampai setiap tahun saya boleh buat sale sampai 5 juta ringgit setahun. Lepas tu saya ada masalah, bisnes tu jatuh. And then saya cuba buat bisnes lain, jatuh lagi. Lepas tu sampailah saya join SKV. Alhamdulillah lah, tahun lepas dapat buat jualan dalam 3.5 juta. Ada tak nak dengar cerita saya? Ataupun you dah boring dah? Sebab apa, ada yang dah dengar, ada yang belum dengar lagi. Alright. Masam ke air tu? Air ni dia masam. Cuma saya nak bagi manis, saya campur sikit lah, zero kan. Macam ni satu, banyak yang tanya lah kan. Yang ni, air ni botol recycle tau. Lepas tu kalau kita nak bancuh, sekejap saya cari dia punya penutup. So kita campur dalam, dia bagi cup ni kan. So kita letak Vitek ni, satu cup ni campur. Lepas tu letak air sejuk. Lepas tu saya letak zero lah, pemanis kan. Dia rasa memang sedap lah. Alright. Ada tak nak dengar? So saya mencari lah, sambil-sambil tu saya mencari lah sesiapa yang nak saya bantu untuk tambah pendapatan. Saya target lah siapa yang join saya ni boleh buat untung lah RM20,000 sebulan. Ada tak yang nak saya bantu? Yang nak buat duit RM20,000 sebulan? So saya cerita saya punya story ni supaya you all ni dapat inspirasi lah. So masa saya bekerja tu tahun 2005, gaji saya tak sampai 2,000. Lepas tu saya beli motor, beli kereta kan, beli pakai kad kredit apa semua. So duit gaji saya tu memang 1,000 lebih tu memang habis bayar hutang je. Mana lagi nak bayar bil api, bil elektrik, bil telefon, nak beli baju, nak makan. Lala saya tersontot lah. And then memang duit gaji saya masa tu tak cukup. Dan saya pun fikir macam mana saya nak selesaikan masalah kewangan yang saya hadapi lah. And then kebetulan pula masa tu saya baru kahwin. Saya ingat lepas saya kahwin, okey kot. Sebab apa? Isteri saya pun kerja dekat tempat yang sama, jawatan yang sama, gaji yang sama. Saya ingat bila dah kahwin okey kot kan. Tapi rupa-rupanya sama je. Sebab apa? Perempuan ni dia ada barang yang dia nak beli. Macam lelaki ni dia suka beli motor, beli kereta kan. Macam perempuan ni dia suka nak beli tudung, nak beli baju, nak beli beg kan. So duit dia sama je habis kan. Ada tak kat sini yang macam perempuan kan? Perempuan ni pun ada je barang dia nak beli kan. So macam gaji dia tu kita tak boleh nak usik kan. Alright. Okay, so macam mana nak settle? So saya pun fikir macam mana aku nak settle masalah hutang ni kan. So saya memang tak boleh nak tidur malam. Fikir kan, dapat gaji lah. Saya masa tu dapat gaji tuan-tuan, dapat gaji je 2 minggu duit gaji saya dah habis lah. Lepas tu saya tak boleh tidur malam kan. Macam mana ni kan. Aku ni dah lah belajar tinggi kan. Saya belajar sampai level master. Belajar dah lah tinggi. Kerja dah bagus kan. Gaji dah okey. Tapi memalukan. Duit tak cukup. Nak kirim duit kat mak ayah pun dia memang tak ada duit kan. Kan. Malu betul kan. Dah belajar tinggi. Kerja kat universiti. Tapi nak kirim duit kat ayah tak ada duit. Sebab apa? Duit saya tu memang habis bayar hutang je. Saya pun tak boleh tidur malam apa semua. Lepas tu biasalah bila kita berkahwin, ada masalah kewangan, memang akan selalu bergaduh kan. Alright. Siapa kat sini yang hadap masalah macam saya ni? Duit gaji tu habis bayar hutang je. Alright. Kerja gaji cukup-cukup. Betul. Itu cerita tahun 2005 tau. Masa tu gaji saya 2,000 dengan harga barang naik pun semua kan.
Masa tu barang pun boleh kata mahal lah. Sebab apa? Saya bekerja dekat Bintulu, Sarawak tau. Bintulu, Sarawak ni antara tempat yang mahal. Barang dia mahal. Sebab apa? Dekat situ kebanyakan orang yang duduk situ adalah orang yang bekerja dengan syarikat oil and gas, syarikat minyak dan gas. So diorang ni gaji bapak gila besar-besar lah. So memang kedai-kedai kat sana memang kalau nak makan tu memang mahal lah, memang mahal. So saya pula kerja kat sana, kerja government, gaji government, memang tercedok kan. Kalau nak makan, dia tak ada tau. Macam dekat Bintulu nak beli nasi lemak tepi-tepi jalan tak ada. Kebanyakannya kalau you nak makan nasi lemak kena pergi restoran. Sekali makan tu memang RM3, RM5 lah kat atas satu pinggan. Alright. Okay, so saya belajar. Okay, so saya dulu kerja sebagai tutor lah dekat universiti. Dia macam pensyarah lah kan. Sebab apa, saya belum ada PhD masa tu. So saya tak dapat jawatan pensyarah. So jawatan saya tutor. Tapi kerja saya memang macam pensyarah. Kena mengajar, kena buat research, kena supervise student kan. Okay. Cuma saya sebab apa tak ada PhD, saya tak dapat title pensyarah. Tapi kerja memang macam pensyarah lah kan. Okay, so fikir macam mana aku nak settle lah. So masa saya bekerja dekat universiti tu, saya ada student tau. Lepas tu student saya ni asyik-asyik pinjam kereta, asyik-asyik datang nak pinjam kereta kan. So diorang ni nak pinjam kereta sebab apa? Nak keluar beli barang lah, konon-kononnya pun semua. So saya pun bagi je lah. Tapi macam student saya ni, student perempuan tau. So bila saya bagi dia orang pinjam, saya tak ada niat apa-apa. Tapi orang salah anggap lah. Macam ini mesti ada skandal apa-apa kan, mesti ada apa-apa ni kan. Yelah, pensyarah lelaki, masa tu saya kira masih muda lagi, bagi pula pinjam dekat student perempuan. So dekat universiti ni, salah satu benda yang tak best ni, orang suka mengata, orang suka buat buah mulut kan. Dia tengok kita buat benda pelik sikit, dia mula buat cerita kan. So macam saya bagi pinjam tu tak ada niat apa-apa, just nak tolong student saya lah. Tapi orang start mengata lah, ini mesti ada skandal, mesti ada apa-apa dengan budak-budak ni kan. Lepas tu saya pun fikir-fikir, mana aku nak buat ni kan. And then saya fikir, daripada budak-budak ni duk pinjam kereta saya, apa kata kalau saya buat bisnes kereta sewa. Kan? Sebab apa, saya sebelum saya bekerja kat universiti tu, saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. So tahulah sikit-sikit macam mana nak buat bisnes kereta sewa. So saya pun bincang dengan saya punya isi. Masa tu saya dah kahwin, saya bincang dengan isi saya, cakap, abang nak buat bisnes kereta sewa lah. Sebab apa, nampak macam tak ada orang buat bisnes kereta sewa ni. Lepas tu student abang ni asyik datang nak pinjam kereta je kan. Daripada abang bagi pinjam kereta, baik abang buat kereta sewa kan, dapat juga duit. Tambah-tambah aku ni dah lah ada masalah kewangan kan. So isi saya pun dia setuju, dia support. And then kita orang pun pergi lah keluar cari. Tapi masa saya nak start bisnes sewa tu, saya target lah, saya beli kereta second hand 2 biji. Satu biji tu saya target kereta bawah RM10,000. Saya nak sewakan murah-murah je lah dekat student saya. Macam dia orang ni nak keluar pergi beli barang apa semua, dia tak payahlah nak pinjam kereta saya kan. Sewa je kereta saya. So saya buat sewa 1 jam RM5, satu hari RM50 macam tu kan. So itulah permulaan dia. Saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006. Saya ingat lagi bulan November, saya beli 2 kereta lah. Okey, adakah lagi yang mendengar saya punya story ni? Apa ni? Alright, malam tadi saya ada buat Zoom tau. Kalau you nak belajar ke, nak tanya soalan ke, you pergi WhatsApp saya. You WhatsApp saya, you cakap lah you nak ni apa semua. And then nanti saya bagi link untuk you join group Telegram. You masuk dalam tu. Kalau you ada soalan ke semua, you boleh tanya. And then insyaAllah lah setiap malam pukul 8.30 malam saya akan buat sesi sharing. You boleh join. Kalau you ada soalan ke, boleh tanya insyaAllah. Alright, so saya start bisnes sewa tu tahun 2006. Masa tu saya beli kereta modal dalam RM3,000 lah. Alhamdulillah lah, rezeki saya. Bisnes tu memang berkembang, dapat sambutan. And then saya pun start tambah-tambah kereta. Sampailah tahun 2006 saya start.
Lepas tu tahun 2008 saya start dapat customer daripada syarikat-syarikat. Kan dekat Bintulu ada banyak syarikat oil and gas kan. So dia orang ni rupa-rupanya dia orang mencari dia cari operator lah kereta sewa yang orang Melayu. Rupa-rupanya dekat tempat saya bekerja tu, dekat Bintulu tu, tak ada orang Melayu yang buat bisnes kereta sewa. Lepas tu yang company oil and gas ni kebanyakannya dia milik orang Melayu tau. Lepas tu dia orang memang mencari company Melayu yang buat servis kereta sewa. Lepas tu saya kira macam the only company Melayu yang buat kereta sewa. Lepas tu dia orang suka lah. 2008 saya start dapat banyak lah tempahan kereta sewa daripada syarikat oil and gas kan. Tapi ingat saya start 2006, 2008 barulah saya start dapat tempahan daripada syarikat. Maknanya 2 tahun. So you all pun bila buat bisnes, so you kena konsisten dan mungkin setahun 2 tahun you akan start dapat customer kaya. And then macam bila saya sewa kereta dekat company ni, dia punya payment tu memang best gila kan. Dia orang tak kisah. Janji aku nak kereta, kau bagi je kan. Berapa kau nak claim, kau claim je. Sebab apa? Company oil and gas ni memang kaya, memang banyak duit kan. Sekali dia sewa memang kau-kau. Itu lah saya buat untung. Dan pada tahun 2010 saya bisnes tu okey, saya start beli kereta, tambah kereta. Pada tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Masa saya start tu saya tak ada permit pun, tak ada. So macam company customer ni dia tak kisah pun pasal permit tu. Janji aku nak kereta yang bagus. Permit tu dia tak tanya kan. Macam dekat tempat saya bekerja, dekat Bintulu tu, memang ada company syarikat kereta sewa yang ada permit, tapi servis dia teruk gila. Macam saya punya customer ni, dia orang dah biasa guna servis company yang ada permit, tapi kereta dia teruk gila. So dia orang memang mencari mana-mana company yang boleh provide servis yang bagus. So kalau ada permit tu bagus, tapi kalau you boleh bagi servis yang bagus, dia orang tak kisah pasal permit tu kan. Alright, macam saya masa saya start tu tahun 2006, saya company pun tak ada. 2008 baru saya daftar company. Kan, permit pun semua tak ada. Saya jalan je kan. Tapi walaupun tak ada permit, tak ada lesen pun semua, saya dapat booking daripada syarikat oil and gas ni. Bapak gila banyak kan. So tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Ada ke lagi yang mendengar saya punya cerita ni? Asal live jalan, saya memang tiap-tiap hari memang saya memang exercise lah kan. Kalau tak saya duduk kat rumah je, memang saya ni cara saya untuk kekal sihat lah. Alright, sorry lah. Gambar semua clear ke? Video semua clear ke? Pernah tak orang sewa kereta abang lepas tu buat kerja-kerja jenayah? Memang ada. Saya sepanjang saya buat bisnes kereta sewa, total kereta saya hilang dan total loss, ada tak nak tahu berapa biji? Sepanjang saya buat bisnes sewa daripada tahun 2006, last kali kereta saya hilang 2012. Ada tak nak tahu berapa biji kereta saya hilang dan total loss? Kan? Kan? Abang kusyuk dengar ni. Berapa bang? Kalau you dengar memang menangis lah, memang menangis. Total kereta saya hilang dan total loss 8 biji. 8 biji. 7 biji hilang, sebiji total loss. Dia ada banyak cerita lah kan. And then saya perhatilah kenapa hilang, kenapa kereta tu hilang, kenapa kereta tu total loss. Nak tahu tak apa kesilapan dia? Apa kesilapan dia? Lepas tu saya bangunkan satu sistem. So lepas ada sistem tu, dah tak ada lagi isu kereta hilang. Dah tak ada lagi kereta ada accident tapi dapat claim. Kan? So dekat sini, sebenarnya masa saya kereta saya hilang tu, saya almost give up tuan-tuan. Macam nak give up kan. Kita dah lah penat-penat beli kereta kan. Lepas tu senang-senang dia curi kereta kan. Saya almost give up. So dekat sinilah banyak usahawan lah yang buat kereta sewa. Kalau dia tak kuat, dia akan kira macam dia buat-buat, lepas tu dia tengok ada masalah, dia akan belah kan. Tapi saya fikir
Macam mana aku nak selesaikan masalah ni? Macam mana aku nak elak kereta aku hilang? Macam mana aku nak elak semua benda ni? So kesilapan saya masa tu, saya tidak ada SOP, saya tidak ada proper system. So macam orang nak sewa kereta, macam dia call kita, saya tak check pun semua. Dia call kita kan, saya nak sewa kereta, kita pun tak check apa-apa, terus bagi. So bila tidak ada proses penapisan tu, kalau dapat customer yang bagus, alhamdulillah. Kalau dapat customer yang berniat jahat, yang nak buat benda-benda tak baik, memang kita habis lah. So dekat situ, sebelum kita sewakan kereta kita tu, so dia mesti kita kena filter dulu. Kita kena pilih-pilih lah. So saya biasa saya gunakan cara bank. Macam mana bank? Kalau macam bisnes kereta sewa ni sama juga macam bisnes bank. So bank ni, kalau kita nak pinjam duit dekat bank, so bukannya kita call bank kan, bank aku nak pinjam duit, lepas tu bank pun tak ada check apa-apa, terus transfer duit bagi pinjam. So bank ni kalau kita nak pinjam duit, dia kan okay, kalau you nak pinjam, you kena apply dulu. You kena apply. So kita kena isi borang lah apa semua, and then kita kena bagi detail lah, kita kerja kat mana, gaji kita berapa, bla bla apa semua kan. So bank ni dia akan check dulu kita punya kelayakan, kita punya profile. Kalau kita tengok, dia ni okey, tak ada kes-kes, tak ada rekod-rekod hutang yang tak bayar, tak ada blacklist apa semua, so barulah bank bagi loan. Tapi kalau macam kita ni tak ada rekod, kerja pun tak ada, gaji pun tak cukup, so ada rekod-rekod hutang yang tak bayar apa semua, so dekat situ bank mostly dia akan reject lah. So bisnes kereta sewa pun sama juga. Sebelum you macam ada orang nak sewa kereta kan, so you suruh dia booking online dulu. Booking online, jangan orang call terus menggelupur nak bagi sewa kereta. So you minta dia booking. So masa tu tahun 2012 saya start buat laman web lah, buat laman web apa semua. So kalau orang nak tempah kereta sewa, dia kena booking online dulu. So daripada booking tu, saya boleh tengok nama dia, email dia, nombor telefon dia, alamat dia, bla bla semua kan. So kalau biasanya kalau customer ni dia booking online, maknanya customer tu adalah customer yang bagus. Tapi kalau kita suruh dia booking online apa semua, dia bagi macam-macam alasan lah. Saya tak reti lah online, saya tak ada email lah apa semua. Itu customer tu berisiko lah. So bila saya buat benda tu, risiko kereta hilang, kereta digunakan untuk kegiatan jenayah jadi kurang. Sebab apa? Penyangak, pencuri, penyamun ni, orang jahat ni, dia kalau kita suruh dia booking online, memang dia cuba mengelak. Kan? Alright, ada lagi ke yang mendengar saya mencerita ni? So sambil-sambil tu, saya sekarang ni, saya mencari sesiapa yang nak join saya, sesiapa yang nak saya bantu buat profit RM20,000 sebulan. Saya nak ajak you all join company ni, SKV. Ada tak sesiapa yang nak saya join saya? SKV ni dia jual produk kesihatan untuk kencing manis. So siapa yang nak komen, nak you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Kan? Saya mencarilah sesiapa yang nak join team saya. Tahun lepas, alhamdulillah saya dapat rekrut dalam 600 orang. Tahun ni saya target saya nak rekrut lagi 1,200 orang. Okay, so produk ni insyaAllah lah pada bulan Februari ni kita akan start masuk Indonesia. SKV ni dia produk dia boleh dijual dekat Malaysia, Singapura, dan insyaAllah kita akan masuk Indonesia. So saya mencari tim untuk saya bantu, untuk saya ajar macam mana nak buat untung RM20,000 sebulan. So saya dah ada tim yang buat RM50,000 sebulan, ada yang RM30,000 sebulan. Kalau ada sesiapa yang nak komen, nak you screenshot video ni, and then you pergi dekat bio saya, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi ejen. Kan, modal dia kalau nak join SKV murah je tuan-tuan. Modal dia bermula RM65.40. Kan? So you daftar, you dapat ni. You daftar je, you dapat produk. You dapat produk, ni produk dia. Produk ni harga RM60 you dapat. Sebenarnya tak perlu modal pun. Cuma kita nak tahulah sama ada you nak jadi customer ataupun you nak jadi ejen. So nak jadi ejen kena bayarlah RM65.40. Alright, so you dapat ni, lepas tu you dapat training 5 hari, lepas tu you dapat group support, lepas tu you dapat sistem laman web, lepas tu you dapat video tutorial apa semua, and then you support. So alhamdulillah lah, saya ada ejen yang join je bulan pertama dah buat RM10,000, RM20,000, dan ada yang 3 bulan saja dia join dah dia punya untung tu RM20,000 sebulan. So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu.
Tambah-tambah sekarang ni kan, dengan harga barang naik, ramai orang yang dah tak ada kerja, ramai orang mencari pendapatan. So bisnes ni saya dah join dah lebih pada 10 bulan. Alhamdulillah, bisnes ni memang sangat bagus, memang genuine, tak ada penipuan, memang sangat adil lah. And then macam company ni, ni dia punya founder dia. Yang pakai spek mata ni Dr. Syed. So Dr. Syed ni dia memang doktor betul. Yang baju merah ni Puan Kartika. Puan Kartika ni dia adalah lawyer. Dan dia punya duta dia adalah partner. Partner ni adalah duta SKV seumur hidup. Kan. So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu. Kalau ada nak komen, nak you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya dan you cakap you nak jadi ejen. Alright, so sambung cerita. Saya start banner system lah. Saya buat laman web. Lepas tu kalau macam orang nak sewa kereta, dia kena booking online. Lepas tu bila dia dah booking online, dia kena bayar online. So dia macam sama ada dia bank transfer ke, macam saya pun dah ada machine kad kredit pun semua. So bila saya banner sistem tu, saya jarang jumpa customer yang tak berkualiti. Sebelum tu saya memang kalau orang nak sewa kereta, saya bagi je macam-macam lah. Dia sewa kereta, kata nak pergi Kenuri lah, Lalah kereta tu dia curi kan. Ada cakap nak sewa kereta, nak pergi interview lah, nak cari kerja. Lalah tengok-tengok dia memang penyangak, memang pencuri kan. So tidak ada SOP, process filtration. So bila saya buat SOP, kalau nak sewa kereta kena booking online, kena bayar online. So dekat situ saya dah mengurangkan risiko. Kalau jadi kereta accident ke kan, biasanya saya dapat claim. Sebab apa, customer yang booking online, bayar online ni mostly customer yang ada duit, yang memang dia okey lah. Alright. So itu je cara dia. Kan. Lepas tu 2011 saya berhenti kerja. Sebab apa, saya tengok bisnes kereta sewa macam dah okey kan. Sebulan saya masa tu saya dah ada 70 biji kereta kan. Satu biji kereta sebulan purata lah boleh sewa dalam 1,500 kali dengan 70 biji, sebulan saya punya duit sewa lah dalam 100,000 lebih lah. And then saya punya profit masa tu dalam 30%, 40%. Tolak installment bla bla apa semua, saya punya profit lah dalam 30%, 40%. So masa tu memang duit banyak lah kan. Sebulan saya boleh dapat 30,000, 40,000. Saya boleh simpan dalam ASB tiap-tiap bulan 10,000, 20,000 kan. Alright. Saya boleh settlekan hutang. Fresh jalan pagi. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Alright. Nanti yelah seronok dengar boleh buat juta-juta apa semua kan. Tapi saya ada zaman kejatuhan jugalah. So sedih sikit lah cerita kan. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Alright, Waalaikumsalam. Okay, so tahun 2011 saya tengok bisnes kereta sewa saya macam dah okey apa semua. And then saya decide berhenti kerja lah. Sebab apa, masa saya kerja tu, saya berhenti kerja, masa tu gaji saya 3,500. Saya start kerja tahun 2005, gaji saya 2,000. 2011 saya berhenti kerja, masa tu gaji saya 3,500 dekat universiti kan. And then saya buat bisnes kereta sewa tahun 2011 tu, saya punya profit lah sebulan dalam 30,000, 40,000 kan. Kereta sewa saya ada dalam 70 biji. Sebulan saya punya duit sewa lah dalam 100,000 lebih kan. Memang alhamdulillah rezeki apa semua kan. Dan saya berhenti lah, malas aku nak kerja lah. Sebab apa, saya suka kerja kat universiti tu, tapi macam saya dapat bos saya tu memang saya tak suka bos saya. Bos saya ni dia kalau dia punya staff ni dia boleh cucuk hidung, dia suka lah. Saya tak suka orang cucuk hidung. Saya tak suka orang yang suka paksa-paksa kita. Saya tak suka. Siapa kat sini yang dapat bos yang tak best kan? Saya macam bos saya tu memang kalau nak pergi kerja macam tak best. Macam dia kalau staff dia tu susah, dia suka. Kan? Dia tak boleh tengok staff dia ni lebih pada dia. Kan? Tak tipu, nak belajar betul. Alright. Okay. Siapa yang nak belajar, yang nak ubah hidup dia, you WhatsApp saya. Nanti saya bagi link untuk you join group Telegram. Kalau kat situ you ada soalan, you boleh tanya. Kan? Macam insyaAllah lah setiap malam saya ada buat kelas. You boleh join kelas saya, and then you boleh tanya soalan. InsyaAllah lah Saya insyaAllah lah saya cuba bantu. Alright. So
2011 saya berhenti kerja, and then 2000 masa tu juga saya buka syarikat barulah, syarikat Senyum Berhad. And then masa tu saya tak tahulah berapa saya punya betul-betul saya punya sales setahun. Sebab apa? Duit sewa kan. Duit sewa dapat, tak sempat masuk bank, saya dah belanja lah. Sebab yelah, saya memang tak ada pengalaman bisnes, memang tak belajar bisnes. Dapat duit sewa, bayar tu bayar ni pun semua. So saya tak tahu berapa saya punya. Tapi saya dah ada 70 biji kereta. Sebiji kereta sebulan dalam 1,500 lah purata kan. So ikutkan tahun 2011 tu, saya punya duit sewa tu setahun lebih pada 1 juta kan. Tapi saya pun tak tahu. Sebab apa? Duit tu tak proper lah. And then 2011 saya baru daftar syarikat. 2012 barulah saya masukkan duit dalam akaun lah. So 2012 barulah saya tahu, oh rupa-rupanya aku dah jutawan dah kan. So 2012 saya punya duit sewa masuk dalam akaun company tu dalam 1 juta lebih lah. So pada umur saya 32 tahun, barulah saya capai 1 juta pertama kan. Alright, so saya berhenti kerja, and then saya memang betul-betul fokus kepada bisnes kereta sewa. And then along the way, masa saya buat bisnes kereta sewa tu, banyak kawan-kawan saya yang PM saya, yang minta saya ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa. So saya pun dapat idea, why not saya ajar dia orang ni, dan saya ajak dia join company saya. Sebab apa? Macam saya punya bisnes tu dah macam customer dah ramai. So macam dia orang pergi dekat mana-mana pun, dia orang nak saya provide servis kereta sewa. So saya masa 2011 tu, saya hanya ada cawangan dekat Bintulu, Sarawak kan. Lepas tu macam customer saya ni, dia pergi Miri, dia pergi Kuching, dia pergi Kota Kinabalu, dia pergi KL semua, dia contact saya, dia minta saya tolong carikan kereta sewa. Sebab apa? Dia suka dengan saya punya servis. Ada lagi ke yang mendengar saya bercerita ni? Okay, alright. Tolong apa tu? Alright. Okay, make sure you masuk dalam group. Make sure you WhatsApp saya dekat saya punya bio, and then make sure you masuk dalam group Telegram. Alright. Ada tak sini sesiapa yang nak saya bantu untuk buat profit RM20,000 sebulan? Tapi you kena rajin lah. You jangan bagi alasan lah. Kalau you nak berjaya, saya cakap ni you kena buat. Saya cakap kena buat live, kena buat live. Banyak orang dia cakap nak berjaya, nak ikut saya, nak follow, nak buat duit pun semua. Tapi bila suruh buat marketing, tak berani, malu, macam-macam alasan kan. Alright, so sambung cerita. 2011 macam tu saya start buat training, ajar orang buat bisnes kereta sewa. And then macam kalau dia berminat untuk join company saya, so dia macam saya buat macam franchise lah kan. Tapi sebenarnya saya gunakan term tu licensing lah. Sebab apa? Kalau nak buat franchise ni dia kena ada lesen kan. So saya buat program licensing. So siapa-siapa yang nak belajar dengan saya, sesiapa yang nak saya train buat kereta sewa, saya ajar dia, saya sediakan sistem, dia gunakan saya punya brand company, and then dia bayar sikit lah, and then saya ambil lah sikit kan. Macam masa tu saya ambil dalam 2.5%. Setiap sale yang dia orang buat tu saya ambil sikit lah, 2.5% sebagai upah saya lah. Upah saya dah ajar dia daripada zero sampailah dia boleh buat RM10,000, RM20,000 sebulan. So bisnes tu alhamdulillah memang berkembang. Saya start buka cawangan dekat Miri, lepas tu dekat Kuching, lepas tu dekat Kota Kinabalu, dekat KL, dekat Langkawi kan. So dalam masa setahun, alhamdulillah saya dapat buka 9 cawangan menggunakan sistem licensing. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Ke you all ni dah pergi ke tempat lain dah tidur. Alright. So saya buat licensing tu dalam masa setahun, alhamdulillah saya dapat buka cawangan 9 cawangan. Tapi saya buka cawangan tu saya tak keluar modal pun. Orang yang bayar duit kat saya, and then saya train dia, and then dia orang ni daripada zero tak tahu apa-apa, kereta pun tak ada, saya boleh bangunkan dia orang ni sampai dalam masa setahun setiap orang tu at least dia ada 10 biji kereta. Kan. So saya adalah kemahiran untuk training orang. And then ada yang saya punya team tu sampai dia macam ada seorang cikgu sekolah ni dekat Johor, dia ni hutang keliling pinggang. Bila time nak raya, dia kena pergi jumpa Along pinjam duit nak balik raya kan. Lepas tu saya ajar dia buat bisnes sewa daripada zero. Dalam masa sekejapan je, dalam 2-3 tahun, dia ada lebih kurang 150 biji kereta. Saya train dia. Kan, saya train dia.
Tapi biasalah orang Melayu ni, bila dia dah pandai, bila dia dah besar apa semua, dia lupa kita kan. Dia lupa kan. So itulah cerita dia kan. Tu yang saya tak suka mengajar orang kita sewa ni. Bila dia dah besar, dia dah berjaya, dia dah buat duit, dia lupa siapa guru dia kan. Dia macam orang kita ni, kalau dia berjaya, dia akan cakap kejayaan tu disebabkan dia. Tapi kalau dia gagal, dia akan cakap kegagalan tu disebabkan guru dia. Betul tak? Kan? Tu yang saya malas nak ajar orang kita ni. Kan? Bila dia gagal, bila dia tak berjaya, dia tak salahkan diri dia, dia salahkan guru dia. Tapi kalau dia berjaya, dia cakap ini kejayaan ni sebab saya yang usaha. Kan? Saya ada cikgu sekolah ni dekat Johor kan. Saya ajar dia masa dia join tu, memang dia hutang keliling pinggang. Bila nak balik raya kena pinjam malung. Saya ajar dia pada zero sampailah dia ada 150 biji kereta. Tapi biasalah, bila dia dah kaya, bila dia dah buat duit, dia dah lupa kan. Dia dah lupa, dia malas nak bayar royalty kat saya apa semua kan. Dia cuba mengelak, dia cuba tipu sana, tipu sini kan. Lalas benda tu tak berkat. Lalas dia pun ada problem sampai polis carilah kan. Alright, so tapi saya tak kisah kan. Okay, so masa saya daripada tahun sebelum 2015, bisnes kereta sewa saya, alhamdulillah memang buat duit lah. Sebulan saya punya keuntungan lah dalam 30,000, 40,000 lah. Alhamdulillah memang rezeki kan. So itu cerita sebelum 2015. Tapi bila masuk 2015, saya nampak bisnes saya start struggle sampailah pada tahun 2020. Bisnes tu memang dengan COVID apa semua, memang terus game over kan. Ada tak nak dengar cerita macam mana bisnes saya boleh jatuh? Okay, tangkap saya bang. Tangkap macam mana tu? Saya tak pandai lah tangkap ni kan. Alright, you all ni dah share tak saya punya live ni? Ada tak nak dengar cerita? Orang suka dengar kejayaan, tapi saya nak cerita juga kegagalan saya, kesilapan saya. Macam mana saya jatuh. Ada tak nak dengar cerita? Alright. Okay, sambil-sambil tu saya nak iklan sikit. Saya mencari sesiapa yang nak saya bantu, yang nak join team saya, nak join jadi ejen SKV. Modal dia RM65 40 je. And then you akan dapat produk RM60. Lepas tu you dapat training 5 hari. You dapat laman web untuk manage you punya business. Lepas tu you dapat video-video tutorial. You dapat group support. InsyaAllah lah, kalau you join, you masuk, you follow, you belajar, InsyaAllah lah sebulan you boleh buat sale dalam RM150,000 sebulan. Dan you punya untung tu at least lah RM20,000 sebulan. Saya betul-betul nak bantu sesiapa yang nak dibantu. Tapi you kena rajin lah. Kena rajin masuk training semua kan. Siapa yang nak komen, nak you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi ejen, you cakap you nak dibantu. Kan. Modal dia RM65 40 je. Kan. Memang saya punya ada ejen saya. Ini saya tunjuk saya punya ejen, team saya. Nana ni. Nana, sekejap mana dia punya tu. Ni saya punya team. Ni saya punya team, Nana ni. So dia join bulan Ogos. Sekarang ni dia punya bonus lah setiap bulan RM20,000 ke atas. Kan. Tapi dia ni memang rajin lah. Dia rajin datang training, dia rajin bagi training, dia masuk kelas, dia rajin promote kan. So dia ni memang very good lah, very good. So Nana ni dia memang full time. Tapi Nana ni sebenarnya sebelum dia join saya, dia ni pun ada berniaga. Tapi berniaga tu dia menggunakan sistem lama lah. Dia kena pegang stok. So bila dia join SKV, dia suka sangat lah. Sebab apa, SKV ni tak payah pegang stok. Kita hanya promote. Dan kalau ada order, kita submit order. Dan kita HQ yang akan hantarkan. Alright. Okay. Bang, saya nak buat bisnes. So kalau siapa-siapa yang nak join team saya, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Okay, sambung cerita. So tahun 2015 lah, 2015 saya bukannya nak salahkan siapa-siapa. Kejatuhan ni, kesilapan ni berpunca pada saya lah. Saya yang silap kan. So pada tahun sebelum 2015, bisnes saya memang buat duit.
saya boleh settlekan hutang, saya boleh beli rumah, saya boleh simpan kan. Duit memang alhamdulillah, memang rezeki kan. So masuk tahun 2015 kan, saya pelik kan. Bisnes saya start struggle kan. Satu, masa tahun 2015 tu, saya bukan nak salahkan siapa-siapa. Tahun 2015, masa tu GST diperkenalkan. Tapi saya pun tak kisah GST kan, 6% je pun. 6% je bayar kan. So apa, bayar je lah kan. Sebab apa, duit tu untuk rakyat kan. Tapi rupa-rupanya dia ada kos tersembunyi. Bila GST diperkenalkan, ada kos tersembunyi. So macam GST ni, macam company dia kena beli sistem, dia kena bayar sistem. Setiap tahun kena bayar sistem tu. So macam saya ada banyak lisensi, so kena ada banyak account. So untuk sistem tu saya kena bayar setahun dalam 12,000 kan. Tapi tak apalah, 12,000 sikit je kena bayar. And then bila kita dah ada sistem tu, macam sebelum tu yang uruskan account isi saya seorang je. Sebab apa, bisnes kita orang very simple. Orang sewa kereta, bayar duit, kita masuk dalam account, keluar resit. Macam tu kan, very simple, very straightforward. Tapi bila GST dia punya kerja tu banyak sikit lah. Banyak sikit dan a bit complicated lah. So macam bila GST diperkenalkan, isi saya hari-hari menangis. Sebab kerja terlalu banyak. Dia nak check payment, lepas tu dia nak keluar tax invoice, lepas tu dia nak kena release payment, lepas tu dia nak check claim kita punya lisensi pun semua. So kerja tu bapak gila banyak. So dia hari-hari menangis, terlalu banyak kerja kan. And then saya pun okay lah, ambil lah pekerja seorang untuk bantu dia. Pekerja saya ni pun sama, hari-hari menangis. Sebab apa, kerja tu terlalu banyak. Banyak sangat kerja. Paperwork lah kita nak manage. Kalau kita tak buat kerja tu, kita pula kena denda, kena penalti kan. Penalti dia tu lagi tinggi daripada GST tu kan. So tambah lagi pekerja, sampai tambah saya kena ada 4 orang pekerja untuk manage account, untuk manage GST. So untuk pekerja ni sebulan saya kena bayar gaji 6,000. You bayangkan 6,000 kali dengan 12 bulan, setahun saya kena bayar dalam 72,000. 72,000 untuk sistem tu saja 12,000. Dah 84,000 kan. So dekat situ saya punya profit tu dah lari sikit lah. Okey, tu tak apa lagi. Sebab apa, yang GST tu yang bayar customer kan. Kita ni tolong kutip je kan. Tetapi ada satu lagi masalah yang berlaku tuan-tuan. Bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi seorang demi seorang keluar. Seorang demi seorang tak tahan. Sebab apa? Sebelum GST, dia orang punya bisnes tu very simple. Kalau ada orang nak sewa kereta, orang bayar duit kat dia, and then dia just bayar je dekat saya 2.5%. So bisnes tu very simple, tak complicated. Tapi bila GST kan, dia orang kena customer tu kena masuk dekat akaun saya. Lepas tu dia orang kena submit claim, akaun saya kena check, kena release GST, lepas tu kena transfer. So duit tu jadi lambat, lepas tu jadi banyak kerja. So dia orang pun, aku ni dah lah dulu macam kalau dia dapat sewa RM100, dia bayar kat saya 2.5% je. Bila GST, dia kena 2.5% campur dengan 6%. So dia orang punya duit tu dah jadi kurang. Lepas tu kerja banyak. Lepas tu customer pula dia start lari dekat company-company yang tak ada GST, yang company kecil-kecil. So kita orang start dah hilang customer. Customer bila cakap ada GST je, dia orang lari. Dia pergi dekat company-company yang tak ada GST. So business drop, kerja banyak, profit drop kan. So saya punya lisensi seorang demi seorang yang keluar, yang tak tahan kan. Ya betul, penat accountant nak kira. Assalamualaikum. Suara serak-serak sudah tu, boleh tak minum air supaya lancar suara? Okey, boleh. Okay, duk cakap kan. So suara pun dah serak. Itu yang kalau setakat nak bayar software, nak bayar sistem, nak upah gaji pekerja tu okey lagi lah. Tapi bila saya punya lisensi seorang keluar, itu memang tak tahan lah, tak tahan. Alright, saya duduk je lah. Penat lah jalan. Okay, you all mendengar lagi ke saya punya cerita ni? So dekat situ saya punya business tu start drop. Lepas tu macam sebelum tu saya macam tak ada isu dengan KWSP pun semua. Tapi bila saya dah start ada staff yang bahagian account ni, so of course lah kita bayar gaji, kita kena bayar KWSP lah. And then saya punya cash flow tu dah koyak, dah lari pun semua. And then saya bayar KWSP tapi lambat sikit pun semua. So macam saya pening kepala sebab setiap hari staff daripada KWSP ni call saya, WhatsApp saya, mesej saya, ugut saya kan. Mana payment ni? You tak bayar ni. Kalau you tak bayar,
kita nak nak kenakan penalti kat you, kita nak bawa you ke mahkamah. So saya naik serabut kepala kan. Sebab apa tiap-tiap hari staff daripada KWSP duk call saya, kita ni dah lah berniaga, dah lah kita nak kena bayar tu, lepas tu kita punya lisensi pun dah start keluar kan, lepas tu kita punya customer pun dah start lari kan. Lepas tu pening kepala nak kena bayar KWSP. So kita punya cash flow dah koyak kan. Lepas tu kira macam saya masa tu lah, tiap-tiap hari lah staff KWSP WhatsApp saya kan. Macam bila dia call tu saya macam hilang mood lah. InsyaAllah kata. And then cakap, tuan, saya bukan yang tak nak bayar, saya business saya ni struggle tuan, saya bayar tapi ambil masa sikit. Lepas tu macam staff KWSP kan, dia cakap, tak boleh macam tu, you tak apa, biar you punya pekerja tu mati tak ada gaji tak apa, janji tiap-tiap bulan you bayar dekat dia kan. Kan? Macam tu lah dia cakap, you tak bayar gaji staff you, janji tiap-tiap bulan you kena bayar kat KWSP kan. So, dia macam tu kan. Kalau aku tak bayar gaji kat pekerja aku, mampus lah pekerja aku, macam mana dia orang nak makan? Dia orang tak peduli, janji tiap-tiap bulan kena bayar. You tengok sekarang ni kita nak minta KWSP, bapak punya susah kan. Bapak punya susah nak minta, laju kan. Lepas tu duit tu dia labur tah mana-mana kan, melingkup semua kan. Alright. Time nak minta duit tu laju lah, macam-macam, nak kena penalti lah, nak masuk mahkamah lah, hari-hari WhatsApp, hari-hari call apa semua. Tapi bila kita susah, kita nak minta, punyalah susah. Betul tak? Dia fikir dia je kan. Gila betul. Aku pening kepala nak bayar KWSP. Aku dah lah nak kena bayar GST lagi, nak kena ni sistem tu lagi, dengan customer pun lari, dengan lisensi pun dah belah apa semua. Apa tu pening kepala nak bayar KWSP kan. Pening kepala tuan-tuan. Siapa kat sini yang pernah berniaga, yang pernah ada staff, mesti you pening kepala kan. Ada tak kat sini founder produk ataupun you pernah ada business dan macam kalau you ni orang kayangan kan, InsyaAllah lah tak ada masalah kan. Sebab apa, you dapat projek baik-baik punya kan, yang bisnes yang baik-baik kan. So you punya margin tu memang best. Macam saya ni buat bisnes kereta sewa, saya tidak ada tender, saya tak ada kabel ke, saya memang open market. So apa yang kita offer, itu yang customer bayar. So kita punya margin tu tak besar tuan-tuan. Sebab apa, saya tak ada masuk tender ke, masuk apa kabel ke tak. Saya tak ada, saya memang open market, memang genuine punya bisnes kan. Tapi bila genuine, bila ada perubahan polisi, memang efek lah. So kalau macam orang kayangan ni berniaga buat kereta sewa kan, dia sewa kereta dekat polis, dia sewa kereta dekat tentera, dia sewa kereta dekat bomba kan, dekat jabatan kerajaan. So dia punya rate tu bapak gila mahal. Memanglah untung kan. Kita ni sewa kereta dekat orang awam. So orang awam ni dia akan pilih siapa yang offer yang rendah kan. Kan. Alright, sekarang ni tahun 2020, bisnes abang okey tak? So bisnes kereta sewa saya dah tak fokus dah. Saya buat ni bisnes SKV. Bisnes ni lagi untung daripada buat bisnes kereta sewa. 10 kali ganda lebih untung, 10 kali ganda lebih mudah. So saya fokus yang ni lah kan. Alright. Okay, so saya mencari sesiapa yang nak saya bantu, sesiapa yang nak tambah pendapatan, yang nak start bisnes, yang nak settlekan hutang. Saya target siapa yang join team saya dalam masa 12 bulan, dia boleh buat untung RM20,000 sebulan. Siapa yang nak komen, nak you screenshot video ni and then you WhatsApp saya. Alright, so sambung cerita. Okay, so sambung cerita. Tadi saya cakap bila GST diperkenalkan, saya kena bayar sistem RM12,000. Lepas tu saya kena ada 4 orang pekerja untuk manage account. Sebulan saya kena bayar RM6,000. Setahun RM72,000. So dekat situ RM80,000 lebih lah. Lepas tu saya punya lisensi start keluar. Saya dah hajar, dah banner dia orang tu, dah buat duit. Tiba-tiba dia orang keluar kan. Lepas tu customer pun start lari lah. Sebab apa? Bila kita cakap kita ada GST, customer dia lari. Dia pergi dekat mana-mana company yang tak ada GST kan. Company yang kecil-kecil lah. So lepas tu dengan KWSP lagi call hari-hari, ugut kan, minta bayar apa semua. Lepas tu tapi saya cuba usaha lah, settlekan juga. Sebab apa, kita tanggungjawab kita kan. Lepas tu satu lagi lah, masuk tahun 2018 tah macam mana bila kita submit audit nak bayar cukai apa semua. Lepas tu LHDN lah pula dia buat hal kan. Dia tak puas hati tuan-tuan, tak puas hati. Saya punya, sebenarnya saya punya profit tu dah lari lah. Sebab apa, banyak benda nak kena bayar, banyak kos yang kita kena tanggung.
So kita punya profit tu jadi rendah kan. Lepas tu bila kita submit audit untuk tahun 2015, saya hantar tu lewat lah kan. Lewat tiba-tiba LHDN dia tak puas hati. Macam, aku tak puas hati kau punya profit banyak ni kan. So sepatutnya kau punya profit ni besar lagi kan. Dia tak tahu kita berniaga macam nak mampus kan. Lepas tu LHDN ni dia tahan macam mana, dia korek lah dia kata okay, sekarang ni kita nak charge you cukai dengan penalti bla bla apa semua 230,000 tahun 2015. Saya bila dia dengar tu, ya Allah, aku untung pun tak ada banyak ni. 230,000 tuan-tuan, boleh beli rumah sebiji cash tau. Kan, berapa modal nak join SKV? Modal dia RM65.40 tuan-tuan. You daftar, you dapat produk tau. You dapat produk ni. Produk ni harga dia RM60. You dapat training 5 hari. You dapat laman web bernilai RM3,000. You dapat video tutorial, ada 36 video tutorial you boleh tengok. Nilai video tu dalam RM3,000. Lepas tu you dapat group support apa semua. So you hanya bayar RM65.40 je, dan you dapat kemudahan facilities bernilai RM7,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya alhamdulillah, saya nak share tahun lepas saya punya sale. Ada tak nak tahu saya punya sale tahun lepas? Kan. Sekejap saya cari saya punya. Okey, mana? Ni saya punya sale tahun lepas. Ni tu belakang saya billboard partner. Tahun lepas saya join SKV bulan Februari. Daripada Februari sampai Disember, total sale saya 3.5 juta, dan saya punya bonus lah dalam 250,000 lah. Alhamdulillah, modal RM65.40 je. Kan. Alright, so bisnes ni saya dah buat banyak bisnes. Alhamdulillah, bisnes ni the best lah, the best. 10 kali ganda lebih baik lagi daripada kereta sewa. Alright, siapa yang nak join saya, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Alright, so sambung cerita. Ada lagi ke yang nak dengar saya punya cerita ni? Ke you all dah tidur dah? Okay, so sambung cerita. Tahun 2018 tiba-tiba macam LHDN memang gila betul lah. So dia charge saya cukai dengan penalti 230,000. And then saya pun tak puas hati lah. Saya cuba merayu lah, minta kurang kan. Sebab apa, memang naya betul lah. Memang jahat betul lah. So saya pun buat rayuan lah. Buat rayuan nak minta kurang. You nak tahu tak jadi apa? Lepas saya buat rayuan tu. Lepas saya buat rayuan, asalnya saya punya cukai dengan penalti 230,000. Bila lepas saya buat rayuan, saya punya cukai dengan penalti tu naik jadi 270,000. Bapak gila kan? Bapak gila. Aku minta rayuan nak minta kurang. Sekarang ni minta rayuan dia jadi naik pula. Bapak gila. Aku, ya Allah kata. Lepas tu saya fikir lah masa tu sebenarnya government dia tengah mencari duit. Dia memang, and then bukan saya seorang je tuan-tuan, memang ramai lagi kawan-kawan saya yang kena kan. Dia orang memang cari duit. Dia cari apa salah kita, dia jumpa je pump dia kena lah. Lepas tu kita rayu, dia naikkan lagi lah. Sebab apa? Dia tak nak kita merayu. Kalau kita merayu, dia kena buat kerja lagi. So dia, okay, kau merayu kan, okay, aku naikkan kau punya penalti ni 270,000. Kau nak merayu lagi, aku naikkan lagi 300,000. Macam tu lah kerja dia. Lepas tu macam kita ni, government ni, kita lawan tak guna tuan-tuan, tak guna. So kita terima je lah. Lepas tu macam LHDN pun dia bagilah, okay, you boleh bayar buat ansur-ansur lah. Dia macam bagi ansur, boleh bayar 36 bulan, maknanya 3 tahun lah. So 270,000 bahagi dengan 36 bulan, sebulan saya kena bayar 7,500 kan. 7,500. So masa tu saya nak ambil dulu, sebelum GST pun semua, saya boleh belanja sebulan 10,000, 20,000 kan. Boleh simpan duit kan. Tapi lepas GST saya nak ambil gaji 5,000 pun dah jadi macam fikir 10 kali kan. Nak bayar tu, bayar ni apa semua. So duit dah tak nampak. Tiba-tiba aku kena bayar cukai pula 7,500. Aku nak ambil gaji 5,000 pun dah tak ada duit kan. Gila betul kan. Tapi tak apalah, saya usaha juga bayar. Memang kena naya kan. Ini zaman-zaman bosku lah. Zaman-zaman bosku. Dia kebas duit kau-kau kan. Lepas tu kita yang kena tanggung kan. Alright. Okay, so siapa yang nak join saya,
You komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi agent. Alright, ada lagi ke yang mendengar saya mencerita ni? Ke you all dah boring lah ni? Okay, so saya tak apalah, orang nanya kita, cuba bayar lah kan. Sebab kita lawan pun tak guna juga kan. Lagi kita lawan, lagi teruk kita kena kan. Bayarlah, bayar. Tapi masa tu saya memang duit dah tak nampak duit lah. Duit saving habis, segala-galanya lah. Kerja kita berniaga, duk bayar penalti je. Kita berniaga penat-penat, duk bayar ni. Itulah bila saya baca buku kan. Ada satu buku ni dia cakap, rupa-rupanya dalam dunia ni ada dua jenis perompak. Ada dua jenis perompak. Satu perompak yang tak ada lesen, yang betul-betul merompak lah. Yang kecil-kecil lah. Tapi ada lagi satu perompak ni, perompak berlesen. Bukan saya cakap lah, memang ada penulis buku dia cerita dalam dunia ni memang ada perompak yang berlesen. Saya pun fikir perompak berlesen apa kan? Siapa tu? Baru saya tahu. Rupa-rupanya memang ada perompak berlesen. Kita berniaga penat-penat, dia kebas duit kita kau-kau kan. Gila betul kan? Itu lah. So you berhati-hatilah. So saya punya pengajaran kat sini lah kan. Macam saya tak salahkan siapa-siapa, kesilapan saya lah. Saya tidak hire orang yang betul-betul kompeten, yang boleh bantu saya. Itu kesilapan saya. Macam orang kayangan, orang kaya-kaya, bila dia berniaga, dia akan ambil pekerja orang yang betul-betul ada pengalaman, yang boleh bantu dia. So dia tidaklah melakukan kesilapan macam saya. Kita baru nak start, rakyat marhim baru nak start apa semua. Lepas tu kita ambil lah pekerja yang biasa-biasa ni, dia orang pun tak ada pengalaman, and then dia orang start buat kesilapan. So bila dia orang buat kesilapan, yang agensi kerajaan ni, dia tengok mana silap kita, dia kenakan kita kau-kau lah. So kita ni berniaga, kerja bayar penalti je, bayar denda je kan. Kan. Tapi kalau orang kayangan ni, dia bila berniaga, dia akan ambil orang yang ada pengalaman. So pengajaran dia adalah macam saya belajar kat sini. Tak apalah, you berniaga pelan-pelan, you buat duit kau-kau, and then bila you dah cukup duit, you hire orang yang betul-betul ada pengalaman, supaya tidak berlaku kesilapan. So kesilapan saya berniaga tu, saya nak jimat ambil pekerja-pekerja yang tak ada pengalaman. Lepas tu dia orang buat silap tunggang langgang apa semua. Lepas tu saya yang kena lah. Alright. Okay, ada lagi. Okay, so sambung cerita. And then tahun 2019, 2020 dengan COVID, dengan PKP kan, saya dah struggle ni. Business dah struggle. Tapi tak apalah, kita usaha. Bila PKP je, bila PKP memang bisnes kereta sewa memang sale drop gila-gila. So memang jatuh terduduk. And then kita pun sale pun tak ada. Lepas tu tahun 2020 saya pun fikir, apa benda aku nak buat kan? Bisnes kereta sewa memang tak boleh jalan. PKP pun semua, rentas negeri tak boleh. Lepas tu saya pun start fikir, so saya kena buat sesuatu lah untuk generate duit, untuk make sure saya ada income, untuk make sure saya boleh bayar gaji. So tahun 2020 saya ingat lagi, saya start jual produk. Saya memang tak ada pengalaman jual produk, memang tak tahu. Saya cuba usaha lah, sebab kita nak survive. So saya jual macam-macam lah. Jual hand sanitizer lah, jual popcorn lah, jual kambing perak lah, rendang lah, kerepek lah. Apa saja yang saya boleh jual, saya jual. Tapi dia punya sale tu tak adalah banyak. Dulu masa saya buat bisnes sewa, sebulan saya punya sale boleh dapat dalam 400,000, 500,000. Tapi bila saya jual produk kan, setahun tu saya jual macam-macam produk. Setahun 500,000. Saya punya sebulan saya punya sale dalam 40,000 macam tu. Saya punya profit dalam 20% kan. 20%. So sebulan saya punya untung dalam 8,000 kan. Tapi duit tu habis bayar gaji, bayar tu bayar ni. Lepas tu saya kena top up duit saya sendiri untuk sustain the business. Sampailah pada tahun Disember 2020, lepas saya bayar gaji dekat staff saya pun panggil saya, tuan, kita orang nak berhenti kerja. So staff saya pun nampak macam business tu tak boleh pergi kan. Saya pun bersyukur jugalah dia orang berhenti. Kalau dia orang tak berhenti kerja, mampus saya nak bayar gaji pun semua kan. Alright, lepas tu saya menyambut tahun barulah, tahun 2021 dalam keadaan saya hampir gila lah. Macam nak gila lah tuan-tuan. Saya buat bisnes sewa jatuh. Lepas tu saving almost habis kan, duk cover kan. Lepas tu staff berhenti kerja. Lepas tu hutang tak boleh bayar kan. So memang saya jatuh terduduk. Sikit lagi nak bankrupt kan. Memang jatuh terduduk. Kan. You all ni dengar lagi tak saya punya cerita ni? Ke you all dah boring lah ni? Alright, dan saya nak cerita balik macam mana saya bangkit balik. Alright. Ada lagi yang nak mendengar saya punya story?
So tahun 2020 tu macam saya nak gila, memang down, memang depressed, memang saya termenung. Ya Allah, apa salah aku ni? Apa dosa aku ni? Kenapa jadi macam ni kan? Aku ada anak bini ni, nak bagi makan apa semua. Saya macam tak boleh nak brain kan, tak boleh nak brain. Lagi bang, nak jadi kaya juga ni. Okay, so saya tak boleh nak brain. Kenapa Tuhan hukum saya macam ni? Kenapa jadi macam ni kan? Lepas tu ada satu hari tu saya bangun, lepas tu saya buka TikTok kan. Saya terdengar seorang ustaz ni dia cakap kan. So dia kata, you jangan risau, you jangan rasa bersalah, you jangan rasa down bila you jatuh kan. Sebab apa, kadang-kadang ni Tuhan bagi you jatuh ni, sebenarnya itulah yang terbaik untuk you. Kan, saya dengar ustaz kan. Saya dekat TikTok saya suka dengar ceramah-ceramah kan. So ada satu hari tu saya terbuka video, ada ustaz ni dia cakap, kadang-kadang Tuhan bagi kita jatuh tu sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita, itulah rahmat untuk kita kan. So saya fikir mungkin betul juga kan. So entah macam mana, saya dalam keadaan mencari-cari tu, saya terjumpa balik saya punya leader saya kan, Kak Nini kan. So Kak Nini ni sebenarnya saya punya senior. Dia ni dah join SKV dah lama tau. Dia dah join SKV tahun 2017. So saya jumpa dia, borak-borak apa semua, and then saya cakap, macam best bisnes ni. So saya pun cakap, boleh tak saya join? So kata, Wahid, you join lah, you join. So masa saya join tu, saya fokus jual kopi tuan-tuan. Saya join SKV, saya fokus jual kopi. Ni kopi ni daripada SKV. Kopi ni dia special sebab apa, dia kopi 4 in 1, dia tak ada gula. So macam orang kencing manis, macam saya sebelum ni saya gemuk tau. Saya gemuk, so kalau you minum kopi ni, dia boleh membantu you untuk kuruskan badan. Lepas tu kalau you campur dengan ni, kalau you campur dengan zero ni kan, you campur ni, dia akan bantu. Kalau kat sini ada tak sesiapa yang ada masalah perut buncit? Macam saya sebelum ni, saya ada masalah perut buncit kan. Alright, so you guna kopi ni, and then you bancuh dengan ni. Kalau you ada perut buncit, InsyaAllah lah perut you akan kempis. Sebab apa, yang ni dia akan bakar lemak. Yang ni dia kopi 4 in 1, dia tak ada gula. You campur yang ni pemanis tau. You campur ni, dia akan bakar lemak you. Alright, dia akan bakar lemak you. Alright, so saya minum ni, alhamdulillah, perut saya buncit dulu kan. Memang alhamdulillah sekarang ni kempis lah. Isi saya macam, abang, perut abang kempis. So kalau you nak kempiskan perut, you boleh guna ni. You boleh ni. So mula-mula saya join SKV, saya fokus jual ni je. Alright, okay, ada lagi ke? Okay, lepas tu saya pun masuk, saya promote. Saya banyak buat live apa semua. Lepas tu bulan pertama saya nak tunjuk saya punya sale. Ada tak nak tengok saya punya record sale daripada saya join sampailah Disember? Ada tak nak tengok saya punya record sale? Ni saya nak tunjuk dekat you all. Ni real story tuan-tuan, macam mana saya bangkit balik dengan SKV. Ni kot. Alright. Okay, so saya join SKV pada bulan Februari 2021. Bulan pertama saya punya sale dalam 11,000 tuan-tuan. 11,000. Masa tu adalah kawan-kawan saya yang berminat nak join jadi ejen lah. So saya dapat rekrut 30 orang ejen, and then saya punya commission tu dalam tak sampai 3,000. So 4 bulan pertama saya punya sale tu dalam paling tinggi 14,000 tuan-tuan. 14,000. Lepas tu saya punya commission tu tak sampai 3,000. Tapi lepas masuk bulan kelima, saya punya commission, saya punya sale tu naik jadi 30,000. Lepas tu naik jadi 51,000. Lepas tu naik jadi 330,000. Lepas tu naik jadi 800,000. Lepas tu maintain 700,000. And then saya punya bonus tu, untung saya sebulan lah paling sikit 30,000. Itu perjalanan saya. So saya nampak, bisnes ni memang power gila kan. Memang power gila. So bisnes SKV ni dia memang dia menggunakan sistem multi level marketing. Tapi dia company ni memang ada lesen. You tak payah risau. Dia punya founder dia doktor, dia punya co-founder dia lawyer. So bisnes ni memang legal. Produk-produk dia semua ada KKM, ada JAKIM. You tak payah risau. And then produk dia memang selamat. Alright. Saya okay. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Macam SKV ni training dia banyak gila. Hari-hari ada training. So kalau you join, you follow training, you belajar apa semua, insya-Allah lah. Sebab apa, saya ada team 3 bulan dia join, dia boleh buat sale 100,000 lebih. Dia punya untung tu lebih 20,000. Tapi kena rajin lah. Kena datang training, kena buat marketing apa semua kan. Macam saya alhamdulillah
bulan lepas Januari 2021 saya punya group sale, sekejap saya cari group sale saya berapa 682,000. Mana saya punya group sale? Ni saya punya, ini saya punya bulan lepas Januari 2022 saya punya group sale 682,000. And then commission saya bulan lepas 35,000 tuan-tuan. So saya nak bantu mereka yang nak tambah pendapatan, yang nak ubah hidup, yang nak kaya, yang nak settlekan hutang pun semua. Ini adalah bisnes, sepanjang saya buat bisnes, ni bisnes terbaik, the best bisnes lah. Kalau nak bandingkan bisnes sewa, yang ni. So that's why saya cakap, kadang-kadang Tuhan bagi kita jatuh tu sebab apa? Dia nak ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Inilah rahmat dia. Inilah. So kadang-kadang macam masa saya cakap tadi kan, kadang-kadang kita jatuh ni sebenarnya Tuhan nak ganti kita dengan sesuatu yang lebih baik. So kenapa saya cakap SKV ni lebih baik? Sebab apa? Dulu saya buat bisnes sale 500,000, duit tak nampak, nak kena bayar tu bayar ni apa semua. Tapi sekarang ni saya buat sale 600,000, net profit saya boleh dapat 30,000 lebih, 30,000. So saya buat bisnes ni 2 orang je. Saya tak perlu ada kedai, saya tak perlu ada pekerja kan. Saya just memang langsung saya buat live apa semua. Ada orang nak beli, saya jual. Kalau ada orang nak jadi ejen, dia jadi ejen. So sebulan saya punya sale tu paling sikit lah 600,000, 700,000 kan. And then saya punya commission tu dalam 30,000. Siapa nak bagi tuan-tuan? Dulu saya buat bisnes sewa kan, nak bayar tu bayar, nak ambil gaji 5,000 pun tak boleh. Sebab apa? Banyak sangat benda nak kena bayar. Siapa kat sini yang berniaga? Kalau yang berniaga tu mungkin you faham lah. Kita jadi founder, kita jadi business owner ni, banyak benda nak kena bayar kan. So bila saya join SKV, kira macam kita promote tu, commission tu net tau, net profit tau, net profit bapak gila kan. And then dia punya grow tu gila, cepat gila kan. Sebab apa? Kita berniaga berjemaah, kita berniaga bersama-sama. Macam dulu saya buat kereta sewa, nak rekod orang tu susah. Kalau saya nak rekod orang, kalau saya rekod ramai, saya pula kena marah kan. Tapi bisnes SKV ni dia unlimited. You rekod lah sebanyak mana, tak ada masalah. Siapa yang buat, dia dapat. Alright, so sesiapa yang nak saya bantu, sesiapa yang nak ubah hidup dia, sesiapa yang nak jadi kaya, sesiapa yang nak buat untung RM20,000 sebulan, siapa yang nak join team saya, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. And then nanti you terus masuk dalam group, you terus training. Macam sekarang ni SKV, you daftar je, dalam masa 24 jam HQ akan contact you, dia akan masukkan you dalam group Telegram, and then you start boleh belajar. Lepas tu setiap Isnin sampai Jumaat you boleh belajar. Assalamualaikum bang, semoga dipermudahkan segala. Okey, terima kasih. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Kalau you ada soalan apa semua, you boleh WhatsApp saya ataupun you tanya je dalam group Telegram. Alright, so itu saja. Thank you very much. Jumpa lagi. Assalamualaikum.